Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Cerita kali ini memberi pengajaran yang bagus sebenarnya dalam kita memilih tempat untuk pergi bercuti. Sebab dalam beberapa minggu yang akan datang, kalau tak silap Abang, hujung minggu ni budak-budak dah mula cuti sekolah. Jadi selalunya mak bapak akan pergi bawa anak-anak bercuti, memilih tempat untuk bercuti, dan yang paling selalu dibuat adalah memilih homestay. Jadi cerita kali ini adalah berkenaan dengan homestay. Berhati-hati, nasihat abang, sewaktu untuk memilih homestay, sebab kita tak tahu sebenarnya apa cerita di sebalik homestay yang kita tempah. Cuma apa-apa pun bagi orang Islam, jangan lupa untuk berselawat dan juga mengaji. Kalau boleh azan sekali dekat dalam homestay tu, supaya apa-apa yang ada dalam tu cepat-cepatlah keluar. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Tanpa berlengah lagi, abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Afzal, dan ini bukanlah nama sebenar. Diminta abang gunakan nama samaran untuk mengelakkan daripada benda-benda yang baik berlaku, benda-benda yang tidak baik berlaku. Yang baik biarlah berlaku kan. Dan cerita ini adalah berkenaan dengan satu rumah homestay yang terletak di antara Selangor dan juga Perak. Tidak diberitahu kepada abang secara tepat lokasinya kerana untuk menjaga sensitiviti. Bagus juga ni. Sebabnya kalau kita ceritakan kisah seram dan abang beritahu pula kat mana lokasinya, kesian pada tuan punya rumah. Takut-takut nanti tak ada orang yang nak sewa rumahnya. Jadi abang minta maaf awal-awal. Jadi dia kata cerita ini berlaku pada tahun 2018. Pada waktu tu dia dengan keluarga dia bercadang untuk buat satu family day yang mengumpulkan adik-beradiknya yang seramai 8 orang, yang masing-masing pun dah kahwin. Pada waktu tu mak ayah dia masih lagi ada. Sekarang ni ayahnya dah tak ada, tapi mak dia masih ada lagi lah. Disebabkan banyak waktu tu cuti sekolah, adik-beradik pula semua bercuti, anak-anak buahnya ramai, jadi mereka pun menyewa satu homestay yang terletak di antara Selangor dan juga Perak. Dah banyak diorang tengok komen-komen pada homestay tu. Tidak ada masalah, semuanya bagus katanya. Suasananya cantik, bilik-biliknya bersih, walaupun homestay itu kepunyaan orang Cina. Tapi memang tidak dibenarkan untuk dibawa masuk binatang, sama ada anjing ataupun binatang-binatang lain, pet-pet kan, kita punya belaan. Dan tidak dibenarkan untuk minum sebarang alkohol. Jadi memang dijaga homestay tu memang cukup baik, cukup bersih. Pada masa yang sama, yang jaga homestay tu adalah seorang lelaki tempatan orang Melayu Islam. Jadi dengan kata lain, sesuailah untuk kita-kita keluarga Islam untuk pergi bercuti dekat homestay yang tu, memandangkan kita memang memilih tempat yang seadanya lah, yang sesuai dengan keperluan kita. Jadi mengikut kata Afzal, tidak susah sangat nak cari homestay tu, disebabkan banyak orang rekomen homestay tu antara homestay yang terbaik untuk mereka pergi bercuti. Selepas dikonfirmkan, dipastikan dengan semua adik-beradik, ramai-ramai pun pergi bersetujulah untuk tidur dekat homestay tu, memandangkan suasananya cantik berdasarkan kepada gambar. Belum seorang pun pernah sampai dekat situ. Jadi pada hari yang ditetapkan, mereka semua bertolaklah daripada rumah masing-masing, sampailah dekat homestay yang dimaksudkan. Homestay itu adalah bukanlah berbentuk, tapi lebih kepada satu banglo di dalam satu kawasan. Dan banglo tu boleh dikatakan agak besar sebab binaannya 2 tingkat. Sesuailah untuk mereka satu keluarga. Cumanya yang menjadi sedikit masalah ialah biliknya tak banyak, lebih kurang ada 8 bilik sahaja, dan biliknya tidaklah terlalu besar. Disebabkan itu mereka semua bercadang. Yang anak-anak lelaki, anak-anak bujang, semuanya tidur dekat ruang tamu. Mereka pun ada sediakan game TV macam PS4, PS5,
PS5 macam tu. Jadi anak-anak remaja ni yang masih bujang-bujang, anak-anak dara tak boleh, semua tidur dalam bilik. Mak bapak pun tidur dalam bilik, anak-anak dara dikumpulkan dalam satu bilik, cuma anak bujangnya. Nak dijadikan cerita anak-anak bujang dalam keluarga ni memang cukup ramai. Memang sesuai lah kalau tidur ramai-ramai dengan bertoto-toto dekat depan TV sambil-sambil melayan game. Bila sampai tu mula-mula masuk dekat dalam rumah tu, ada satu kejanggalan, iaitu banyak sangat, bukan sikit-sikit, tapi banyak rambut-rambut yang terpotong-potong dekat lantai-lantai satu rumah. Disebabkan banyak sangat rambut-rambut tu, mereka terpaksa bersihkan dulu rumah tu, kutip-kutip segala jenis rambut. Dan bila rambut-rambut tu dikumpul-kumpulkan, nampak dia punya hitam rambut tu, gumpalan-gumpalan rambut tu memang cukup banyak. Jadi mula-mula mereka ingatkan itu adalah satu benda yang tidak disengajakan. Sepatutnya homestay macam tu, sebelum ada pengunjung baru masuk, mereka sudah pun membersihkan, tapi tak tahulah kenapa gelongan-gelongan rambut tu masih lagi terdapat di lantai-lantai. Mungkin si tukang pembersih tak nampak gelongan rambut tu. Cumanya kalau ialah kedudukannya bersepah-sepah kan, kalau dikumpul-kumpul baru nampak banyak. Tapi disebabkan bersepah-sepah itulah mereka tidak perasan. Bukan mereka, si tukang pembersih rumah tu tidak perasan rambut-rambut tu banyak dekat rumah mereka, rumah tempat mereka menginap. Jadi pada waktu tu mereka pun menunggulah daripada satu ahli keluarga ke satu ahli keluarga. Yang tak bestnya, setiap ahli keluarga yang datang memberi satu komen, kenapa bau rumah ni macam hapak. Kalau ikut daripada apa yang Afzal tahu, sebab dia yang tempah rumah tu, kata, mengikut kata orang yang menyewa, yang komen-komen, rumah tu memang hot sale. Boleh dikatakan tiap-tiap minggu pasti ada orang yang akan menyewa. Takkanlah rumah yang selalu menjadi sewaan orang mengeluarkan bau yang hapak. Tapi itulah yang diberikan, komen-komen yang diberikan oleh adik-beradik Afzal. Nak buat macam mana? Dah tak boleh nak cari homestay lain, tidur je lah dekat homestay tu. Jadi mereka tidur dekat homestay tu cadang-cadangnya 3 hari 2 malam. Jadi pada malam pertama, aktivitinya adalah berbarbecue, bakar-bakar dekat depan rumah. Disediakan juga tempat pembakaran. Memang cukup lengkap lah kawasannya. Jangan risau, dia kata ini semua patuh syariah. Jadi pada malam tu bermula daripada pukul 8 malam, mereka dah siap sedia untuk membuat perkemahan, barbecue. Pada waktu tu mula-mula ingatkan tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Tapi menjelang pukul 8.30 malam, lepas azan Isyak, orang pun dah sembahyang Isyak secara berjemaah, tiba-tiba salah seorang daripada anak buah Afzal, iaitu anak adik dia yang bongsu, menangis-nangis. Orang tu pula baru lahir ke dunia. Agaknya keadaan cuaca dalam rumah tu tidak begitu menyamankan, menyebabkan si baby ni tadi menangis. Dipopok-popok, dipujuk-pujuk, baby ni tetap juga tidak diam, tetap juga menangis. Jadi diorang pun ambil keputusan, adik Afzal ambil keputusan untuk keluar sebentar daripada rumah, ambil angin malam. Maksudnya pergi bawa kereta, bawa anak-anak dia pergi berjalan. Mungkin anak dia tak selesa dengan keadaan rumah yang bau hapak, mungkin juga pada awalnya. Jadi diorang pun meneruskanlah aktiviti berbarbecue. Tengah-tengah berbarbecue tu, lebih kurang pukul 11, pukul 9 ke 11 10 malam, anak-anak remaja ni, yang bujang-bujang ni, yang tengah main game dekat ruang tamu tu, yang ruang tamu tu kedudukannya tak berapa jauh sangat daripada tempat berbarbecue. Tiba-tiba budak-budak anak-anak jantan ni berlari keluar daripada rumah dengan muka pucat lesi. Jadi bila dah berlari tu ke arah tempat barbecue ni, si pakcik-pakcik ni terpaksa Afzal ni tanyalah, kenapa pula korang ni semua anak jantan lari keluar daripada rumah. Dia orang kata dalam rumah ni ada hantu Pak Lang, dia kata. Hantu yang macam mana? Dia kata ada seorang nenek masuk dekat dalam tandas belakang. Macam mana korang boleh nampak? Boleh nampak Pak Lang, dia kata. Dia beritahu lah. Mula-mula dia orang ingatkan salah seorang daripada makcik-makcik dia orang yang ada dekat dalam bahagian dapur. Bunyi dapur tu macam bunyi orang tengah mengebas dapur. Kerengkang. Yang si anak-anak bujang ni masih lagi dekat ruang tamu, diam menjelas sebab dengar dekat dapur tu macam ada orang memasak-masak. Bukan memasak, mengemas dapur. Tiba-tiba salah seorang daripada dia orang tu menjerit, "Wui, nenek siapa tu yang melintas?"
Jadi bila dengar macam tu, semua ni yang tengah ada dekat depan TV ni pandanglah ke arah dapur, ke arah tempat mana yang diberitahu katanya ada nenek tu. Jadi semua orang nampak ada seorang nenek tu terbongkok-bongkok daripada dapur masuk dekat dalam tandas bahagian belakang. Yang itulah yang menyebabkan budak-budak ni semua lari daripada ruang tamu pergi ke kawasan barbecue. Muka dah masing-masing pucat. Tapi dia orang kata mungkin itu adalah bayangan aja. Korang ni janganlah takut sangat. Kadang-kadang benda ni ialah rumah homestay kan. Kalau bukannya selalunya ada orang. Jadi kalau yang tak ada orang tu mungkin ada makhluk lain yang datang menyinggah. Jangan risau selagi mereka tak kacau kita, kita tak. Selagi kita tak kacau mereka, mereka tak akan kacau kita. Jadi pada malam tu aktiviti diteruskan dengan berbarbecue. Tapi anak-anak jantan dia tak jadi main game. Semuanya duduk dekat ruang tamu, ruang berbarbecue sama-sama menikmati. Tapi bagus juga bila ada nampak bayangan-bayangan macam ni, kata Afzal. Sebabnya pada awal-awal tu anak-anak jantan ni memang tak nak ikut dia orang pergi berbarbecue. Semuanya sibuk nak main game. Biasalah ada 5-6 orang lelaki kan. Tapi dah jadi macam ni, masing-masing lah tolong-tolong bakar. Senang sebagai pakcik, tak payah nak huru-hara membakar. Jadi pada malam tu, selepas habis barbecue, diorang pun tidurlah macam biasa. Cumanya, memang tak ada rasa seram, kata Afzal. Cumanya, dia pada malam tu kadang-kadang ada dengar orang bertukang. Padahal kiri dengan kanan tak ada orang pun dekat rumah tu. Rumah tu memang satunya terdiri di atas satu kawasan lapang. Abang dah bagi tahu clue. Nanti takut ada yang cari. Walaupun tahu kat mana, senyap-senyap jangan beritahu dalam komen. Sebab takut mempengaruhi orang lain. Itu abang minta untuk mempengaruhi orang lain sebab setiap orang ada pengalaman yang berbeza-beza. Kalau tengok daripada komen, rumah tu okey je. Tak tahulah pada waktu tu diorang pula yang terkena kan. Jadi pada malam tu diorang, kata Afzal, dengar orang bertukang. Kadang-kadangnya ada dengar macam bunyi guli. Tapi dia anggap benda tu sebahagian daripada hiburan malam. Sebabnya kita tak tahu apa yang berlaku dekat rumah tu pada hari-hari sebelum disewa. Jadi mungkin ada makhluk lain yang tinggal dekat dalam rumah tu. Dan akhirnya diorang pun besok paginya bangun dengan segarnya. Tak ada apa-apa pun berlaku. Cumanya pada malam tu anak-anak jantan ni semua tidur dekat ruang tamu ditemani oleh beberapa orang pakcik-pakcik yang duduk sama dekat ruang tamu. Untuk pastikan bagi tahu dekat anak-anak ni kita tak boleh takut sangat. Kita kena takut pada Allah Ta'ala aja. Itu sebagai psikologi, mengajar anak dari segi psikologi. Tapi pakcik-pakcik tu kena berani jugalah. Kalau pakcik tu macam abang, lambat sikit lah beraninya. Tapi kalau dah ramai-ramai, kita berani jugalah kan. Mereka ingatkan gangguan tu berhenti sampai setakat itu aja. Tapi ada abang sambungkan dalam bahagian yang kedua. Bukan senang untuk sampai ke tempat ini. Ramai-ramai dengan ahli-ahli keluarga yang lain. Berkumpul-kumpul sebab susah. Anak-anak dah besar, kerja pun masing jauh-jauh, duduk rumah jauh-jauh. Jadi bila berkumpul ni memang mereka menghabiskan masa bersama. Jadi pada hari yang kedua, mereka dekat rumah homestay tu, mereka bercadang untuk keluar daripada kawasan homestay tu, pergilah ke kawasan bandar-bandar sekitar. Ada kebun-kebun sayur, kebun bunga. Abang bagi clue-clue sikit. Jadi kebun sayur, ada kebun bunga, cari-cari sayur. Jadi seharian lah mereka semua keluar daripada rumah, makan tengah hari dekat luar, makan minum petang pun dekat luar. Tak ada apa-apa berlaku, tak ada orang yang tinggal dekat dalam rumah tu. Dan mereka semua sangat menikmati kehidupan bersama-sama adik-beradik dengan mak ayah sekali. Biasalah adik-beradik 8 orang, ramai benar kan. Jadi pada malam yang kedua tu, mereka bercadang untuk makan dekat luar. Sebabnya pada malam pertama, diorang dah buat barbecue. Takkan malam kedua buat barbecue lagi. Pergilah makan luar. Alang-alang dah ramai-ramai dekat luar ni, carilah restoran-restoran yang ada menyediakan makanan malam. Cari, jumpalah dekat satu restoran tu, restoran Siam. Kena pula malam sejuk kan. Kalau makan terkena tom yum, siakap 3 rasa, memang sedap lah kan. Jadi pada malam tu ramai-ramai lah berkumpul, makan siakap 3 rasa, tom yum, segala macam makanan yang panas untuk bagikan kita punya badan segar pada malam tu. Jadi selepas habis makan tu, lebih kurang pukul 11.30 malam, mereka semua balik ke homestay. Bila sampai dekat homestay, tak ada apa-apa berlaku sebab homestay tu memang dah sedia ada terang. Sebelum mereka keluar daripada rumah, mereka dia memang dah nyalakan lampu dulu supaya bila balik nanti ke dalam homestay, tak adalah terasa takut sangat.
Pada malam tu, mereka semua tidur macam biasa. Cuma anak-anak bujang tetap juga tidur dekat ruang tamu sebab tidak ada bilik yang cukup untuk anak-anak bujang. Daripada malam tu, orang-orang tua, pakcik-pakcik, diorang tak tidur sama dengan diorang. Sebab dah rasa beranilah. Pada malam sebelumnya kan pakcik-pakcik dah teman kan. Jadi malam yang kedua ni takkan nak suruh pakcik-pakcik teman yang masing-masing pun dah umur 20-an. Tak akan takut lagi. Jadi pakcik-pakcik, ya Pak Long, ya Pak Ngah, termasuk Afzal, Pak Lang dia pun masuk juga dekat dalam bilik, tidurlah dalam bilik masing-masing. Anak-anak jantan ni memang ramai-ramai tidur dekat ruang tamu. Pada waktu ni yang tidur dekat ruang tamu, anak jantan lebih kurang 10 orang. Di antara umur 15 sampai ke umur 25 ke 28 tahun. Meriah sangat keadaan rumah tu, meriah sangat. Jadi kata pada malam tu, waktu tu Afzal tengah tidur. Dia rasa seronok, dia rasa tak ada apa gangguan, rasa aman je lah, mungkin sebab terlalu penat pada siang harinya, terlalu banyak berjalan. Tiba-tiba dia orang dengar ketukan daripada pintu bilik. Mula-mula slow, jadi kuat pula ketukannya. Jadi disebabkan ketukan tu terlalu kuat, dan Afzal pun bangun daripada katil, bukalah pintu. Dia tengok rupanya yang ketuk pintu bilik dia adalah anak-anak saudaranya yang besar-besar ni. Dan muka anak-anak saudara dia, muka semua macam muka baru lepas tengok hantu. Dia tanyalah, dah kenapa korang ni ketuk pintu tengah malam, Pak Lang tengah nak tidur ni, ada apa masalah ke? Cakap Pak Lang, dia kata rumah ni lain macam Pak Lang. Kita orang nampak nenek Cina melintas dekat belakang kita orang waktu kita orang tengah main game. Mana mungkin macam tu, kata Pak Lang. Kau pergi kejut Pak Lang, Pak Long, Pak Ngah semua. Segala macam Pak Cik, Mak Cik kau kejut. Ketuk pintu dia orang. Rumah pula 2 tingkat kan. Jadi anak-anak saudara ni terpaksa lah naik atas, kejut Pak Long, kejut Pak Ngah. Sebab selalunya Pak Long lah yang paling berani, dia kata. Jadi sebab Pak Long tu jenis yang alim-alim sedikit, orang masjid. Jadi bila dah semua pakcik-pakcik pun keluar daripada bilik, dia orang pun turunlah dekat bawah, bincanglah kenapa. Dengar cerita daripada anak-anak ni, apa sebenarnya yang berlaku. Si anak-anak jantan ni beritahu, sedang diorang main game. Main game lagi. Waktu tu masih awal malam, lebih kurang pukul 12. Tiba-tiba tengah diorang main game, diorang nak perasan macam ada orang berjalan dekat belakang diorang. Sebab diorang pernah menghadap TV kan, dekat belakang tu macam ada laluan. Jadi diorang pun biarkan, ingatkan salah seorang daripada makcik yang melintas-lintas. Tapi dia punya melintas tu banyak kali, diulang-alik mundar-mandir orang kata. Dan bila dah mundar-mandir 2-3 kali, si anak-anak ni, bujang ni agak terganggu pula lah sebab main game. Dia orang pun pandanglah ke arah mana datangnya siapa yang melintas dekat belakang dia orang. Tiba-tiba dia orang nampak makcik Cina pakai baju comsam, bajunya warna bunga-bunga kecil, satu suit daripada atas sampai bawah, jalannya terbongkok-bongkok melintasi belakang mereka dan pergi ke kawasan dapur. Bila dah jadi macam tu, mana budak-budak ni jadi beraninya? Semua jadi takut. Itu yang menggegau bilik pakcik dengan makcik, dengan harapan pakcik dengan makcik dapat membantulah kan. Jadi diorang pun bila dengar pakcik-pakcik dia dengar cerita daripada anak-anak ni, mereka pun bercadang untuk pergi cek kawasan dapur, kawasan bilik air belakang tempat katanya ada makcik Cina tu, dan cuba cek kawasan luar rumah. Kita tak nak anggap itu semua adalah tiba-tiba kita tuduh makhluk alam sebelah. Kita kena periksa dulu. Takut-takut ada pintu yang terbuka, orang lain masuk daripada luar. Jadi bila cek di kawasan sekitar rumah, tak ada tanda-tanda seperti ada orang masuk. Pintu gate pun bertutup. Pintu pagar, gate semua masih lagi dalam keadaan yang berkunci. Jadi diorang pun ambil keputusannya, mungkin apa yang budak-budak ni cakap adalah benda yang betul. Yang mana ada makhluk alam sebelah dalam rumah ni yang sengaja nak takutkan si anak-anak bujang ni. Jadi keputusannya pada malam tu, semua orang tidur dalam bilik. Walaupun bukan bilik mak bapak korang, dia kata, tapi tidurlah bersempit-sempit sikit. Mujurlah setiap bilik tu ada bilik, ada aircon. Jadi malam tu tak ada orang tidur dekat ruang tamu, semuanya tidur dekat dalam bilik. Masing-masing cuba fikirkan apa yang terjadi. Dan pada malam tu seperti biasa, mereka semua dengar bunyi guli, bunyi orang basuh pinggan dan juga bunyi orang bertukang. Tapi tak ada siapa pun keluar daripada bilik sebab mereka dah anggap itu adalah sebahagian daripada alam sebelah yang datang untuk berkenalan.
Tengah-tengah Afzal tidur, tiba-tiba sekali lagi pintu bilik dia digegarkan. Jadi dia pun bangun dalam keadaan yang marah. Siapa pula yang menggegarkan pada kali ini? Sebabnya semua anak-anak saudara dia dah tidur dalam bilik masing-masing. Tapi siapa pula yang menggegau? Rupanya yang gegau adalah abang dia, Pak Ngah, anak yang kedua, Abang Ngah lah. Jadi dia tengok muka abang dia dah pucat lesi. Dah kenapa pula bang? Kenapa, apa yang berlaku? Ada benda ni yang tak kena ke? Dia kata, waktu tu pukul 5 pagi tau. Semua orang terbangun pada pukul 5 pagi. Abang dia dengan muka pucat beritahu anak dia yang bongsu yang berumur 3-4 tahun, lebih kurang macam tu, hilang. Jadi si Afzal ni bukan dia tidur dekat dalam bilik abang ke? Selalunya dia kata anak kan tidur dekat atas katil di antara abang dengan kakak. Macam mana boleh hilang? Entahlah, dia kata. Jadi pada pukul 5 pagi ni semua orang bangun, menggegau lah satu rumah, cari budak yang hilang tu. Cari. Dekat dalam stor tak ada, dekat luar rumah tak ada, dalam rumah tak ada. Kemana budak tu hilang? Tak ada siapa yang tahu. Tak ada tanda-tanda pun budak tu keluar daripada rumah. Sebab budak 4 tahun takkanlah ada kudrat untuk buka mangga gate lepas tu keluar daripada rumah. Jadi pada malam pagi subuh tu, mereka semua menghubungi tuan rumah, minta nak tengok CCTV. Sebab ada CCTV dekat rumah tu. Ada kamera dipasang di kawasan luar rumah, bukan dalam rumah. Ada 2 CCTV diletakkan dekat rumah tu. Satu dekat depan, satu dekat belakang. Jadi diorang pun minta lah tuan rumah tayangkan semula CCTV. Nak tengok ada tak tanda-tanda orang masuk ataupun orang keluar. Takut-takut kalau ada berlaku penculikan. Sebab budak ni baru ni umur 4 tahun. Macam mana boleh pula dia tiba-tiba hilang. Jadi lepas sarapan pagi tu lebih kurang pukul 8 pagi, tak sempat nak beli, nak masak apalah, memang beli dah. Si mak ngahnya pun, mak dia dah melalak-lalak dah. Mak bapak kalau hilang anak, memang sedih lah kan. Jadi bila dah sampai tuan rumah tu, bukalah CCTV. Bila tengok dekat CCTV, tak ada pun tanda-tanda macam orang keluar ataupun orang masuk dekat dalam rumah tu. Rumah tu memang cantik je keadaan pintunya, tak ada siapa yang ganggu. Cumanya ada satu benda yang sedikit pelik. Kalau nak kata ada kaitan, itu tak pasti. Sebabnya pada pukul jam 3 pagi, ada selipar yang tiba-tiba bergerak. Kedudukannya beralih. Itu sahaja. Itu pun tak ada nampak tanda-tanda macam ada orang yang alihkan. Seperti macam ditolak dengan angin, selipar tu beralih sedikit daripada tempat asalnya. Itu sahaja. Sama ada kaitan ke tidak dapat dipastikan. Jadi pada waktu tu bila dah pastikan tak ada orang keluar masuk, mereka confirm yang budak tu telah disorokkan oleh seseorang. Tak tahu, tak boleh nak tuduh daripada dalam sebelah ke bukan, tapi kita dengar cerita sampai habis. Jadi pada waktu tu mereka cuba untuk dapatkan bantuan daripada tuan rumah. Kalau ada di sekitar-sekitar sini orang-orang alim yang boleh mengubat. Sebab mereka yakin si anak tadi disorokkan oleh alam sebelah. Tapi tuan rumah kan orang Cina. Manalah tahu ada imam-imam bila-bila yang boleh datang memberi menolong mereka dalam keadaan macam ni. Kalau disuruh tunjuk bomo-bomo Cina, boleh lah ditolong, tapi takkanlah kan. Tak tahulah macam mana nak tolong. Tapi tuan rumah tu bagilah satu nombor telefon. Nombor telefon tu kawan dia yang memang kawan baik dia, orang Islam, yang mungkin boleh memberi bantuan. Jadi pada pukul 9 pagi mereka hubungi orang yang diberikan nombor tu. Memang betul, dia kata dia boleh tolong carikan imam-imam ataupun orang-orang yang pandai untuk yang berkaitan dengan alam sebelah. Pukul 11:10 pagi datanglah lelaki tadi tu dengan seorang pakcik. Pakcik ni nampak macam berusia jugalah, umur lebih kurang dekat-dekat 70-an. Jadi orang panggil dia sebagai Pak Haji. Pak Haji, diceritalah dengan Pak Haji tu apa yang berlaku. Pak Haji tu cakap dia tak boleh tengok alam sebelah, dia tak boleh rasa alam sebelah, tapi dia cuba buat seadanya. Dia cuba boleh tolong doa kepada Allah Ta'ala supaya dipermudahkan segala urusan. Itu saja dia boleh tolong. Jadi bila dengar penjelasan tu, kata Afzal, dia agak kecewa lah. Sebab selalunya dia dengar daripada orang-orang yang memang pakar perubatan alam sebelah, bila diminta tolong macam ni, dia punya mukadimah tu mesti kata, saya boleh tolong sebab saya tahu tentang alam sebelah, saya boleh berinteraksi dengan dia orang, saya boleh bercakap, boleh masuk, macam itulah selalunya. Tapi yang kali ni Pak Haji ni pula, dia tak boleh rasa, dia tak boleh tengok,
tak boleh nampak, tapi dia boleh tolong doakan. Itu je. Nak buat macam mana? Kita ikhtiar je lah. Biarkanlah Pak Haji ni buat apa yang patut. Sebabnya nak cari orang alim yang lain, maksudnya orang yang tahu tentang ruqyah ke dengan alam sebelah, di waktu yang mereka pun tak tahu tempat tu sangat susah. Jadi biarlah kalau Pak Haji ni, mak bapak dah nangis-nangis lah, mana anak dia hilang dia pun tak tahu. Jadi Pak Haji ni pun buatlah solat. Daripada pukul 10.30 Pak Haji ni solat menjejak pukul 11 pagi. Setengah jam Pak Haji ni solat. Dia punya sujud komen lama lagi sambil-sambil dia baca doa-doa. Jadi selepas habis bersolat, Pak Haji ni duduk. Pak Haji ni cakap, kita zikir ramai-ramai. Kita doa kepada Allah Ta'ala pada masa zikir, mana tahu Allah nak tolong, nanti budak tu akan datang balik. Sebabnya Pak Haji ni yakin ada yang menyorokkan budak ni. Jadi pada waktu tu, pagi tu ramai-ramai semua berkumpul dekat ruang tamu, ikut Pak Haji ni berzikir. Lebih kurang pukul 11 pagi, 11.30 pagi, tiba-tiba pintu dekat bilik yang atas, bilik tingkat kedua terbuka, bunyi ada pintu terbuka. Semua orang terdiam pada waktu tu. Terdiam memerhatikan apa yang berlaku. Dengan bunyi tapak kaki berjalan daripada bilik pintunya terbuka tu, dengan tapak kaki menuruni tangga. Tiba-tiba diorang nampak yang muncul adalah budak yang hilang tu, yang umur 4 tahun tu. Budak lelaki. Jadi mak bapak dia pun berlari ke arah budak tu, peluk budak tu, menangis-nangis. Semua orang dah huru-hara dia ni, gembira pada masa yang sama sedih. Perasaan takut tu kata Hafzal, lega, hilang macam tu aja. Rasa bersyukur sangat-sangat. Bila dia tanya dengan budak ni, ke mana dia pergi? Dia bagi jawapan apa? Adik tak pergi mana-mana, adik tidur. Tiba-tiba adik dengar macam ada orang berselawat-selawat zikir. Adik pun bangunlah, tengok mak dengan ayah dah tak ada dekat sebelah adik. Jadi adik pun turun tangga. Lepas tu tengok semua ramai-ramai ada dekat sini. Kenapa? Kita ada kenduri ke? Kita. Jadi sebenarnya budak tu masih lagi ada dekat katil. Cuma tak ada orang yang nampak. Pelik kan? Tapi memang bahaya bagi abang macam, oi, dia boleh terjadi kepada sesiapa pun tanpa kita tahu rahsia di sebalik rumah tu. Jadi pada yang nak pergi bercuti, hati-hati. Sebelum pergi bercuti, azankan dulu rumah tu. Yang homestay kita duduk tu, selawatkan Nabi. Sekarang ni kan dah ada kan pasang ayat suci Quran yang 24 jam beli dekat Shopee tu. Walaupun abang belum beli lagi, tapi hari tu pergi rumah makcik abang, dia pasang ayat suci dia tu dekat rumah dia baru beli rumah kan. Nak je abang tanya, rumah Mak Utih ada apa-apa ke? Tapi abang tak berani nak tanya sebab Mak Utih abang pun spesies dengan abang, tak berapa nak berani. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Menjadi pengajaran yang elok sebenarnya. Sebab kita pun dah nak masuk musim-musim budak-budak pergi bercuti kan. Jadi banyaklah homestay-homestay yang akan disewa. Cumanya cerita kali ini tak diberitahu pada abang homestay yang mana. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa, siapa yang nak beli perapan sate, sambal lara dan juga coklat moist, abang ada jual. Abang letak link dekat bawah setiap video. Dan abang akan sampaikan beberapa ucapan. Ucapan yang pertama adalah buat salah seorang daripada ahli keluarga besar JSPL. Daripada abang ucapkan selamat hari jadi buat Amy Saleh, yang mana hari jadinya jatuh pada 11 hari bulan 12. Kalau tak silap abang hari inilah genap umur 32 tahun. Jadi daripada abang ucapkan selamat hari jadi. Abang doakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang kedua juga ucapan hari jadi ahli keluarga besar JSPL juga. Jadi kali ini daripada pihak abang ucapkan selamat hari jadi buat Princess Fiza. Tapi ejaan dia dibuat cantik sikit lah. Tapi sebutannya Princess Fiza, yang mana hari jadinya jatuh pada 11 hari bulan 12, hari ini juga. Jadi daripada pihak abang ucapkan selamat hari jadi buat Princess Fiza. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih sangat-sangat selalu menjadi pendengar yang setia. Ucapan yang ketiga datangnya daripada seorang bonda yang selalu dengarkan cerita abang pada masa yang sama, selalu hantarkan komen.
Jadi daripada bonda Puan Sabturayah Omar, dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat anak perempuan dia yang bernama Sabturiyah Haji Azman, yang mana hari jadi dia jatuh pada 9 hari bulan 12 kalau tak silap abang, hari Sabtu yang lepas, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberkati setiap perjalanan hidupmu dan memberikan masa depan yang cukup baik, cukup bagus, cemerlang. Dan pada masa yang sama bonda ucapkan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa menjadi insan yang bersyukur atas rahmat-rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya adalah ucapan ulang tahun perkahwinan. Daripada JSPL, abang ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-13, yang mana tarikh perkahwinannya jatuh pada 9 hari bulan 12 yang lepas, hari Sabtu. Jadi selamat ulang tahun perkahwinan. Daripada saya ucapkan buat Encik Muhammad Ismi dan juga Puan Ani Omar, dan semoga diberikan perkahwinan yang bahagia hingga ke syurga. Semoga aman bahagia dan diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesihatan yang baik buat keduanya dan sentiasa dalam rahmat Allah. Semoga perkahwinan ini kekal hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Hingga berjumpa lagi dalam hari esok. Abang harap cerita ni akan memberikan semangat untuk kita terus bekerja selepas pukul 2 petang. Agak mengantuk. Hari Isnin memang mood dah swing sebab 2 hari dah cuti kan. Jadi abang cubalah hiburkan dengan menyampaikan cerita. Moga-moga makinlah bersemangat untuk kita bekerja dan membuat aktiviti. Hingga berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.